Jom. Okey, kita tengok soalan kertas 1 SPM 2015. Okey, soalan yang pertama. Organel manakah yang mensintesis dan mengangkut protein? So, kata kunci kita kat sini, sintesis dan angkut protein. Okey, ini adalah mitokondrion, yang ini jana tenaga. Yang ini adalah jalinan endoplasma kasar. So, dia inilah yang angkut protein. Sini pula ini adalah jasad Golgi. Jasad Golgi ni ada 3 benda. Ubah suai protein kepada enzim, bungkus enzim, dan satu lagi angkut enzim keluar sel. Okay, D ini adalah kloroplast. So D ni fungsi dia melakukan proses fotosintesis. Jadi jawapan yang betul ialah B, iaitu jalinan endoplasma kasar. Kenapa dia mensintesis? Sebab kat sini ada ribosom. Ribosom inilah yang mensintesis protein. Kita tengok soalan nombor 2. Raja 1 menunjukkan satu sel tumbuhan. Antara struktur A, B, C dan D, manakah yang mengawal pergerakan bahan keluar masuk daripada sel? So, yang mengawal keluar masuk daripada sel ini mestilah membran sel. Sebab dia bersifat separa telap, membenarkan sesetengah bahan saja yang boleh merentasinya. A ini adalah dinding sel. C adalah vakuol, D adalah sitoplasma. Jadi jawapannya adalah B, membran sel ataupun membran plasma. Kita tengok soalan nombor 3. Raja 2 adalah satu carta palang bagi kepadatan 3 organel dalam sel P. Jalinan endoplasma kasar, jasad Golgi dan juga mitokondria. Yang paling banyak adalah jasad Golgi. Bermakna sel ini merupakan sel perimbis, di mana jasad Golgi ni fungsi dia ubah suai protein kepada bahan yang nak dirembes seperti enzim. Jadi kita tengok soalannya, apakah sel P? Okey, sel sperma. Sel sperma ni perlu banyak mitokondrion untuk jana tenaga bagi membolehkannya berenang ke tiuk fallopian. Sel otot juga perlu banyak mitokondrion untuk membekalkan tenaga bagi membolehkan sel mengecut. Sel epitelium. Sel epitelium tidak memerlukan banyak jasad Golgi sebab dia tidak merembeskan enzim. Jadi jawapannya adalah sel pankreas, sebab sel pankreas ni merembeskan enzim, iaitu enzim amylase, enzim lipase, enzim trypsin. Okey, soalan nombor 4. Kolagen diperlukan untuk membentuk sejenis tisu dalam manusia. Apakah sebab terbaik untuk mengambil kolagen? So, kolagen ni membentuk tisu di bahagian bawah kulit. A, selaput melin. Selaput melin ni diperbuat daripada lipid ataupun lemak. Tisu adipos. Adipos juga adalah daripada lipid. Tisu epitelium. Ini tisu epitelium daripada sel-sel epitelium. Okay. Jadi jawapannya adalah tisu penghubung bergentian, sebab kolagen inilah yang membentuk gentian yang terdapat pada kulit bagi memperbaiki keanjalan kulit. Kita tengok soalan nombor 5. Satu eksperimen menunjukkan membran sel darah merah hilang bentuk apabila direndam dalam larutan 1.5% natrium klorida. Apakah yang menyebabkan sel darah merah berubah bentuk? Sel haiwan yang isotoniknya adalah 0.85%. Yang bawah daripada 0.85% ini adalah larutannya hipotonik. Bila kita rendam dalam larutan hipotonik, air akan meresap masuk menyebabkan sel mengembang, akhirnya pecah. Atas daripada 0.85% ini adalah larutan hipertonik. Bila sel kita masukkan dalam larutan yang hipertonik, air akan meresap keluar menyebabkan sel mengecut dan mengalami krinasi. Jadi dia hilang bentuk asal. Kita tengok A, air meresap ke dalam. So salah lah, sebab yang ini adalah larutan 1.5% natrium klorida adalah larutan yang hipertonik. Air meresap keluar. B, air meresap keluar secara osmosis. Okey, kita KIV yang ni. C, natrium klorida meresap ke dalam sel melalui pengangkutan aktif. Okey, ini salah. Yang menyebabkan hilang bentuknya adalah disebabkan oleh kehilangan air secara osmosis.
D. Larutan natrium meresap keluar dari sel melalui resapan berbantu. Juga salah. Jadi jawapan yang betul adalah B. Soalan nombor 6. Raja 3 menunjukkan keadaan sel darah merah selepas mengalami proses X. So kita tengok dekat sini. Ini adalah sel darah merah yang mengecut. Sel ini mengalami grenasi. So jawapannya adalah A. Plasmolisis ni untuk sel tumbuhan. Hemolisis ini sel darah merah yang pecah sebab air meresap masuk. D. Plasmolisis ini juga adalah fokus kepada sel tumbuhan. Jadi jawapannya A. Soalan nombor 7. Pernyataan berikut adalah ciri-ciri bagi satu proses pergerakan molekul atau ion memerlukan tenaga daripada ATP. Kata kunci kita dekat sini memerlukan tenaga, menyebabkan pengumpulan atau penyingkiran molekul. Jadi bila memerlukan tenaga dalam pengangkutan hanya satu saja, iaitu pengangkutan aktif. So jawapannya adalah C. Osmosis ni pengangkutan pasif, resapan ringkas pengangkutan pasif, resapan berbantu juga pengangkutan pasif. Ketiga-tiga tidak memerlukan tenaga. Osmosis melibatkan pergerakan molekul air. Resapan berbantu kita fokus kepada molekul besar seperti asid amino dan glukosa. Soalan nombor 8. Raja 4 menunjukkan struktur molekul enzim pada suhu 26 darjah Celsius. Antara berikut yang manakah struktur molekul pada suhu 60 darjah Celsius? Kita tengok pada suhu 60 darjah Celsius ni enzim akan mengalami nyah asli. Nyah asli ini menyebabkan rantai ikatan peptida dan juga ikatan hidrogen akan putus, menyebabkan bentuk ini tidak lagi kekal 3 dimensi, dia akan terurai. Jadi jawapan yang betul ialah B lah, sebab kita nampak yang ni terurai. C ni kekal bentuk. A ini adalah molekul DNA. Manakala D ini adalah struktur kuatena, iaitu molekul hemoglobin. Jumpa lagi.